Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, untuk video kali ini adalah dalam topik productivity. Okey, sebab apa saya buat video ni? Sebabnya sekarang time PKP lockdown sekarang ni, ramai orang menghabiskan banyak masa di rumah. Okey, dan bila banyak masa kat rumah ni, kita lebih cenderung untuk bermalas-malasan. Bangun lambat, lepas tu banyak baring. Kerja pun tak jalan. Kalau yang ada kerja work from home tu baguslah. Tapi untuk mereka yang bekerja sendiri macam saya ataupun mereka yang berniaga daripada rumah, malas ni adalah musuh yang paling besar lah, paling kuat. Okey, kalau kita tak lawan, banyak benda tak jadi. Okey, semua kerja tak jalan, income pun menurun. Okey, jadi dekat sini saya nak kongsikan kepada anda simple kaedah-kaedah yang mudah lah untuk kita buat, bagaimana supaya kita boleh buang rasa malas tu. Okay, dan benda ni actually saya dah praktikkan bertahun-tahun dan alhamdulillah mostly kerja siap. Okay, tapi kalau saya tak buat benda ni, memang tak jalanlah kerja kan. Okay, so first kali bila kita nak bangun pagi, Okay, sebelum tu ada banyak tips kat luar tu yang anda boleh Google, anda boleh baca macam mana nak productivity ni untuk meningkatkan productivity. Tapi yang ni saya kongsi berdasarkan saya punya pengalaman. Okay, mungkin ada yang sesuai, mungkin ada yang tak sesuai, tapi saya nak kongsi juga sebabnya kalau saya tak kongsi rasa macam berdosa lah kan, sebab benda yang bermanfaat kalau kita tak kongsi rasa macam tak best. Okay, kalau ada yang follow, lepas tu dia dan benda tu boleh menambah baik hidup dia, alhamdulillah lah. Alright, so dekat sini tips yang pertama ialah pada waktu pagi, kalau anda nak bangun, anda kena bangun dengan keadaan yang anda dah tahu nak buat apa pagi tu. Okay, kalau time PKP ni kan mostly semua duduk rumah. Kalau anda tak ada benda yang nak buat pada waktu pagi, anda akan cenderung untuk tidur semula ataupun baring-baring, scroll handphone, tengok YouTube sambil baring kan, macam kat gambar ni. Okay, tengok TV pagi-pagi dah, habiskan masa kat situ je. Okay, so that's why kalau nak bangun pagi kalau bangun pagi tu anda kena ada satu tujuan yang sangat jelas apa yang anda nak buat pada waktu pagi tersebut. Okay, boleh jadi maybe anda nak berjogging ke, anda nak bersukan, nak berbasikal, nak berenang ke kan. Kena ada something. Okay, kalau tak berkaitan dengan kesihatan, maybe anda nak melukis ke, anda nak masak ke, anda nak membaca, ataupun maybe anda nak even nak pergi breakfast sekalipun, maybe tak ada masalah. Yang penting ada benda yang anda nak buat pagi tu, daripada anda sambung tidur ataupun just baring-baring tanpa sesuatu tujuan. Okay, tapi let's say lah, katalah anda tak ada tujuan kan, mungkin anda yang belum ada kerja lagi, ataupun anda memang tak tahu nak buat apa. So untuk dalam kes yang macam ni, anda kena decide dalam fikiran anda siapa yang anda nak bantu. Okay, apa yang anda nak bantu, siapa yang anda nak bantu. Dan bantu ni bukannya tak semestinya dari segi duit. Boleh jadi dari segi tenaga ke, maybe anda boleh tolong promosikan produk orang. Maybe anda boleh, contohnya macam pagi kan, macam saya pagi saya akan keluar kan nak cari breakfast. Lepas tu saya akan pusing area berdekatan ni, saya akan cari penjaja ataupun ialah gerai yang buka tepi jalan yang saya belum pernah pergi. Okay, lepas tu saya beli, lepas tu saya rasa kalau sedap, saya akan recommend kat kawan-kawan saya. Okay, saya akan post kat Facebook, saya akan post dekat grup WhatsApp, saya akan beritahu. Sekurang-kurangnya benda tu boleh membantu dari segi promosi kedai tersebut. Okay, sebab bila kita recommend, orang lebih percaya kan, orang lebih percaya sebab yelah, kalau member kita kata makanan kat situ sedap, kita akan pergi kan. Macam YouTube kan, kalau dekat YouTube ada orang buat recommendation kan, dia buat
review makanan, dia kata kedai ni sedap, kedai tu sedap, lepas tu kita pun pergi. So benda tu kita pun boleh buat benda yang sama. Kalau kita buat video YouTube, why not kita just post dekat group family ke, kat group kawan-kawan, kat WhatsApp kan, boleh tu boleh dibuat. Yang penting kita boleh bantu orang lain, kan? So banyak benda actually yang boleh buat. Okay, tu nombor satu, kena ada tujuan yang jelas. Kalau tak ada tujuan, cuba cari seseorang ataupun sesiapa saja yang kita boleh bantulah. Okay. Yang kedua ialah anda kena ada to-do list. Okay, to-do list. Okay, bagi mereka yang rasa banyak buang masa setiap hari, cuba senaraikan pula do not to-do list. Kan? Cuba senaraikan to-do list dan juga do not to-do list. Kalau anda rasa anda banyak buang masa, contohnya macam katalah anda ni kerap tengok movie setiap hari kan, berjam-jam sampai kerja semua tak jalan, senaraikan dalam senarai to-do list tu ialah do not to-do list, do not watch movie contohnya kan. So kat situ anda akan nampak lah apa yang anda kena buat, apa yang tak patut kena buat, apa yang patut elakkan, apa yang patut stop, apa yang patut kurangkan. Semua tu anda akan nampak dalam list. Okay, untuk buat to-do list ni, saya galakkan anda gunakan software ataupun apps macam Google Keep ni. Okay, Google Keep ni percuma saja, anda boleh download dekat Play Store pun ada, iOS pun ada. Okay, dan boleh diakses melalui tablet ataupun komputer. Okay, macam saya ni akses menggunakan komputer. So kat sini anda boleh buat note ataupun reminder. Reminder ni dia ada fungsi remind lah. Anda boleh letak hari apa, pukul berapa, dan dia akan bagi tahu. Dia akan pop up lah, dia akan bagi tahu benda tu kena siapkan sekian-sekian. Okay, so note ni just note biasa saja, anda boleh letakkan. Okay, macam ni, tulis hari ni katalah 3 Jun. Okay, so pagi tu anda nak buat apa? Katalah pagi tu anda set nak jogging. Okay, lepas tu breakfast. After breakfast anda nak siapkan copywriting. Lepas siapkan copywriting, anda nak kena buat website. Kini anda boleh masukkan dalam bentuk checkbox. Okay, so macam ni kan. Okay, boleh tukar warna. Okay, macam ni kan. Kalau jogging anda pagi tu anda dah jogging, tandakanlah. Okay, tapi kalau anda nak lebih spesifik, jogging ni anda letaklah kat sini, jogging 8 pagi misalnya. Okay, breakfast 9 pagi. Alright, and then siapkan copywriting katalah pukul 12 PM. Buat website 2 PM. So dan seterusnya. Okay, so kalau anda ada senarai to-do list macam ni, okay, bawah ni no movie. Okay, no movie, no drama TV kan. Okay, ni senarai do not to-do list. Okay, so bayangkan dalam masa sehari, kalau semua ni anda dapat siapkan, anda dah ada hari yang bagus. Maksudnya satu hari tu bermanfaat, ada benda yang anda dapat siapkan. Okay, saya lupa nak mention yang pasal yang bangun pagi tu. Okay, bangun pagi tu sangat-sangat penting tau. Okay, sangat-sangat penting. That's why banyak kali kita dengar kena tidur awal. Okay, bangun pagi penuh dengan semangat, penuh dengan energy kan. Kalau pagi tu anda rasa lemau, penat, satu hari tu dia akan efek. Benda ni betul, serius betul. Kalau pagi tu anda bangun dengan keadaan yang segar, penuh dengan semangat, satu hari tu dia akan, InsyaAllah akan okey. Betul, serius, benda ni betul. Sebab tu pakar-pakar motivasi ke motivator kat luar semua tu kan, memang disarankan bangun pagi seawal mungkin. Lepas tu bangun pagi terus bersenam ke, berjogging ke. Okay, lagi satu, bila dah siap ni, kan kita nak siapkan, bila kita dah siapkan to-do list, kita nak siapkan tugasan pula kan. Dan untuk siapkan tugasan ni, saya galakkan anda gunakan kaedah
Pomodoro. Bunyi dia pelik kan, Pomodoro kan. Anda boleh Google. Okey, ni yang tips yang ketiga, gunakan Pomodoro timer. Okey, anda boleh Google Pomodoro timer. Dekat Android pun ada. So fungsi dia ialah dia akan keluar timer macam ni. Lepas tu anda boleh tulis task apa nak buat dan dia akan bagi masa 25 minit sahaja. Okey, tak boleh, tak kurang, tak lebih. Memang 25 minit. Ini adalah waktu yang paling kritikal untuk anda fokus siapkan kerja anda. Okey, pada 25 minit ni kalau boleh handphone letak jauh-jauh ataupun offkan terus. 25 minit sahaja. Okey, ini khas untuk mereka yang banyak habiskan masa bekerja di depan komputer. Okay. Bagi mereka yang bekerja sendiri, maybe boleh gunakan kaedah ini untuk buat konten. Okay, macam nak buat copywriting ke, nak tulis artikel ke, nak buat video, edit video. 25 minit ni adalah waktu yang sangat-sangat kritikal, yang sangat-sangat penting lah untuk anda fokus. Sebab lepas saya buat teknik Pomodoro ni kan, benda yang saya rasa nak kena siapkan sejam, 2 jam, rupanya boleh siap lebih cepat. Okay, 20 minit ni kalau tak sempat pun anda boleh sambung lagi 20 minit kemudian. Okay, lagi satu, fokus 20 minit depan komputer. After 20 minit anda boleh rest macam ni, short break. Okay, short break dia bagi 5 minit je, long break dia bagi 15 minit. Ini saja. Lepas tu sambung balik 25 minit yang seterusnya. Okay, boleh cuba. Selalunya memang berkesan lah. Pada awal permulaan maybe anda akan rasa janggal sedikit, tapi dia makin lama anda akan nampak lah benda ni dia sangat-sangat berkesan kan. Daripada anda bazir masa, tahu-tahu dah malam dah kan, tahu-tahu dah maghrib, tahu-tahu dah isyak dah, tapi kerja apa pun tak siap. Benda ni banyak berlaku pada orang-orang yang banyak habiskan masa dekat rumah. Okay, so itu saja. Video dah pun lebih daripada 10 minit, dah 12 minit lebih. Saya harap video ni bermanfaat. Okay, make sure pagi bangun dengan keadaan yang fresh. Of course lah kena tidur awal, tapi sebelum malam tu make sure anda siapkanlah to-do list, do not to-do list. And then yang ketiga, gunakan Pomodoro timer ni untuk siapkan tugasan-tugasan yang penting. Okay, masa siapkan tugasan tu, make sure handphone letak tepi. Sebab handphone ni adalah benda yang paling distract sekali. Dia akan distract. Okay, tapi kalau memang tugas anda dengan handphone nak kena jawab closing, itu saya tak boleh, itu saya tak boleh nak katalah memang kena, itu adalah kerja anda kan. Tapi kalau kerja-kerja yang melibatkan konten, nak tulis artikel ke, tulis email follow up, nak tulis Facebook punya status, nak buat blog ke apa, memang kena zero distraction. Barulah kerja anda tu lebih cepat siap. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye bye.